Assalamualaikum dan salam sati sejiwa. Upacara angkat sumpah pelantikan sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sarawak bagi Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jimut Masing diadakan semalam di Astana Negeri, Petrajaya, Kuching. Tan Sri James Masing yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud pada pukul 11 pagi. Upacara angkat sumpah dimulakan dengan penyerahan surat pelantikan, seterusnya bacaan angkat sumpah dan menandatangani surat angkat sumpah. Majlis angkat sumpah Timbalan Ketua Menteri itu turut disaksikan oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Abang Johari Tun Openg, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas, Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Wong Sungko dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Morshidi Abdul Ghani. Istiadat angkat sumpah itu diadakan berikutan ketidakhadiran Tan Sri James Masing semasa upacara mengangkat sumpah pada 19 Januari lalu atas sebab lawatan kerja ke luar negara. Polis sedang menunggu hasil laporan psikologi terhadap suspek bagi kes pembunuhan 3 sekeluarga di Kampung Tumbu Matang lepas. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Mazlan Mansur, ia bagi menyokong fakta pendakwaan terhadap suspek yang setakat ini merupakan suspek tunggal. So, kalau kita tengok dari segi logiknya itu tidak adalah manusia yang akan pergi tetap orang masuk dalam rumah orang bakar. So kita boleh lihatlah mungkin ada sesuatu yang mengganggu pemikiran dia. Pihaknya juga masih belum dapat mengenal pasti motif sebenar pembunuhan 3 sekeluarga itu yang menyaksikan seorang lelaki berusia 36 tahun turut tercedera. Pada Ahad lepas, 3 sekeluarga terbunuh selepas seorang lelaki bersenjatakan parang menyerang dan mengorbankan 3 dari 10 keluarga di kediaman yang terletak di Kampung Tumbu, Batu 10, Jalan Matang di Pedawan selain bertindak membakar rumah kediaman mangsa. Dalam perkembangan lain, Datuk Mazlan berkata pihak polis akan mempertingkat penguatkuasaan trafik kepada pesalah-pesalah jalan raya yang ingkar. Jelasnya pengeluaran lebih banyak saman bagi mendidik pengguna jalan raya agar lebih berdisiplin. Ini berikutan statistik menunjukkan peningkatan saman bagi tempoh 2 tahun lepas. Dengan tahun lepas sahaja, pihaknya telah mengeluarkan sejumlah 14,249 saman berbanding 14,079 saman pada tahun sebelumnya di seluruh negeri. Datuk Mazlan mendedahkan perkara demikian pada Majlis Perasmian OP Selamat bersempena Tahun Baharu Cina di tebingan Kuching. Pada OP Selamat kali ini melibatkan lebih 5 agensi penguatkuasa, antaranya Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Angkatan Pertahanan Awam. Kilang ais untuk pelabuhan laut dalam Tanjung Manis akan siap dibina dalam tempoh 6 bulan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas memberitahu kilang ais tersebut akan dibina oleh sebuah syarikat yang telah dilantik oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Datuk Amar Douglas yang juga Menteri Pemodenan Pertanian dan Ekonomi Luar Bandar berkata, kilang ais itu akan menyelesaikan masalah utama nelayan yang menggunakan pelabuhan laut dalam Tanjung Manis di kemudahan yang bernilai RM260 juta itu. So any boat that found to skip or not landing, and according to the schedule, on the second month, we will recommend the license to be terminated. We have to be very strict because if we don't do that, a lot of our fish will be sold mid-ocean and go to foreign countries. Datuk Amar Douglas ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke kilang ais di Muara Tebas, Kuching. Beliau juga yakin pendaratan ikan yang akan bertambah kelak akan mewujudkan peluang industri hiliran berasaskan makanan dari hasil laut. Kempen keselamatan jalan raya akan terus dijalankan secara konsisten di negeri ini bagi mengurangkan kadar kemalangan dan kematian ke tahap yang paling minimum. Menteri Muda Pengangkutan Darat dan Udara dan Keselamatan Datuk Lee Kim Shin berkata tidak dinafikan peningkatan jumlah kemalangan turut disumbangkan oleh pertambahan pengguna jalan raya, namun hampir keseluruhan punca kemalangan adalah disebabkan kecuaian pemandu. Katanya jumlah kenderaan yang telah didaftarkan di negeri Sarawak mengalami peningkatan mendadak daripada 94,535 buah pada 2015 kepada 536,280 buah tahun lalu. Manakala statistik kemalangan turut mencatatkan sedikit peningkatan daripada 19,130 kes tahun sebelumnya kepada 20,065 kes tahun lalu, dengan Sarawak berada di kedudukan ke-9 tertinggi merekodkan jumlah kemalangan di seluruh negara.
Datuk Lee berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan kempen keselamatan jalan raya sempena perayaan Tahun Baru Cina peringkat negeri Sarawak di Miri. Siring tema Pandu Cermat Sampai Selamat, kempen keselamatan itu merupakan usaha berterusan kerajaan dalam memberikan kesedaran tentang kepentingan menitikberatkan aspek keselamatan jalan raya terutama menjelang musim perayaan. Sementara itu, di majlis sama, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR, Datuk Roslan Yusof berkata pihaknya kini sedang dalam usaha melaksanakan kluster keselamatan jalan raya dengan menumpukan kepada satu kawasan berisiko tinggi kemalangan di setiap negeri bagi mengurangkan statistik kemalangan. Jelasnya agensi yang berkaitan akan berbincang untuk mengenal pasti punca kemalangan di kawasan masing-masing termasuk penguatkuasaan daripada pihak polis dan JKJR. Kita sedang berbincang dengan seluruh pemimpin kampung di peringkat Batu Pahat dan juga di peringkat daerah-daerah di negeri-negeri lain macam di Kuching, di Sarawak, di mana di Kuching? Di Kota Semarahan. Akan dilaksanakan di Kota Semarahan supaya jumlah kemalangan yang tinggi itu dapat dikurangkan supaya masing-masing daerah bertanding mengurangkan dia punya kemalangan jalan raya. Itulah kita cuba buatkan insya-Allah. Katanya daerah Batu Pahat, Johor menyumbang kadar kemalangan tertinggi di negara ini, sementara di Sarawak kemalangan tertinggi direkodkan di Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Semarahan. Sementara itu, pengarah JKJR Sarawak, Davina Agnes Enteli memberitahu memandu laju di jalan lurus merupakan faktor yang dikenal pasti menyumbang kepada kadar kemalangan yang tinggi di kawasan berkenaan. Indeks prestasi utama KPI bagi fokus grup pembasmian kemiskinan negeri Sarawak untuk tahun 2017 telah mensifarkan Ketua Isi Rumah KIR Miskin Tegar pada tahun 2018. Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah berkata KPI tersebut telah dinyatakan sendiri oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Ambas di mesyuarat fokus grup pembasmian kemiskinan peringkat negeri pada Ogos tahun lalu. Beliau berkata menyedari untuk mencapai KPI tersebut, satu tugas yang mencabar pihaknya akan bekerjasama dengan jabatan dan agensi lain yang mempunyai program dan matlamat yang sama dalam pembasmian kemiskinan. Jelasnya setakat ini lebih 28 agensi terlibat dalam membantu golongan miskin. Datuk Fatimah berkata demikian dalam sidang media selepas majlis perasmian dan penyampaian amanat untuk peserta kursus pematapan dan penilaian prestasi pekerja sembilan harian PSHE Kasih 2017 di Kuching. Kursus disertai seramai 112 PSHE Kasih itu bertujuan bagi penambahbaikan pelaksanaan aktiviti pemutihan dan verifikasi. Untuk rekod setakat pertengahan Januari ini, sejumlah 27,787 KIR dalam kategori miskin tega dan 37,147 KIR dalam kategori miskin yang mendaftar dalam sistem e-Kasih. Kementerian Kemudahan Awam akan terus memastikan kawasan luar bandar di negeri ini dibekalkan dengan perkhidmatan liputan jalur lebar dalam tempoh 2 tahun ini. Menteri Muda Kemudahan Awam, Elektrik dan Telekomunikasi Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata antara kawasan yang telah dikenal pasti ialah bahagian Miri dan Kapit serta beberapa bahagian di kawasan pesisiran pantai. Jadi pada tahun 2017-2018 merupakan tahun yang penting untuk kita di Sarawak, terutama melalui pelaksanaan telekomunikasi MCMC dan juga dengan di peringkat negeri Sarawak Sekofa untuk memastikan bahawa kita dapat mencapai KPI kita iaitu 73% daripada broadband coverage. Setakat ini kita hanya setakat 53%. Kita antara yang terendah. Beliau turut memaklumkan bahawa pihaknya juga telah menerima permohonan daripada pengguna di bahagian Samarahan dan Seri Aman untuk meningkatkan liputan jalur lebar di kawasan terbabit. Beberapa kawasan di bahagian selatan Sarawak juga turut diberi perhatian, termasuk kawasan Tanjung Datu dan sebahagian kawasan Pantai Damai dan Demak Laut. Dan insyaAllah untuk Kampung Salak ini kita akan usahakan untuk meningkatkan dari segi coverage tersebut kerana aktiviti masyarakat, aktiviti ekonomi dah meningkat. Dr. Abdul Rahman berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan jeti Puntun Kampung Salak dan dialog bersama pengusaha madu Kelulut di Kampung Pulau Salak di Kuching. Kampung Pulau Salak di Kuching bukan sahaja berpotensi sebagai lokasi pelancongan, bahkan menjadi pengeluar madu Kelulut di negara ini. Menurut Dr. Abdul Rahman Junaidi yang juga adun Pantai Damai, industri madu Kelulut sebenarnya sudah lama dilakukan oleh penduduk kampung itu, namun ia kurang didedahkan kepada umum.
Justru kerjasama di antara penduduk kampung dengan Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU memberi nafas baharu untuk pengusaha madu kelulut Kampung Pulau Salak. Jelasnya perancangan yang baik dan teliti menerusi satu bengkel yang telah diadakan beberapa tahun lepas dan peruntukan awal sebanyak RM20,000 kepada pengusaha madu kelulut memberi impak besar dalam meningkatkan pendapatan penduduk kampung itu. Oleh itu, beliau mahu pengusaha terus menjalankan kerjasama bersepadu dengan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI dan beberapa agensi dan jabatan lain dalam pembukusan dan memasarkan produk madu kelulut tersebut. Dr. Abdul Rahman berkata demikian semasa sesi dialog bersama 30 pengusaha madu kelulut Kampung Pulau Salak di Kuching. Satu program baru Sarawak Celebrates yang akan diperkenal tahun ini merupakan antara usaha kerajaan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negeri ini. Menurut Menteri Muda Solidariti, Rosi Yunus, program di bawah Kementerian Belia dan Sukan dan Solidariti itu akan diisi pelbagai aktiviti yang mampu menyatu padukan masyarakat. Katanya perayaan dalam Sarawak Celebrates itu merangkumi Tahun Baru Cina, Gawai Dayak, Hari Raya Aidilfitri dan Christmas. Program yang melibatkan 40 buah daerah di negeri ini akan dimulakan dengan perayaan Cap Gome dan seterusnya untuk 3 perayaan lain yang akan datang. Sehubungan itu, semua pegawai daerah akan diberi penerangan mengenai aktiviti yang dirancang untuk memantapkan lagi perpaduan di peringkat akar umbi. Rosi Yunus berkata demikian kepada pemberita dalam majlis penyampaian sumbangan angpau dan limau Mandarin kepada warga emas dan ibu tunggal di Bekenu. Kementerian mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakan kaum Cina kita. Selamat Tahun Baru Cina, Kong Si Pacai, Sinian Kuala. Sementara itu, penerima yang ditemui melahirkan penghargaan atas sumbangan yang diberi. Terima kasih Mama YB. YB kasih angpau. Banyak-banyak terima kasih. Sifat saya sesen ni man. Sinian Kuala. Terdahulu dalam majlis berasingan, beliau turut menyampaikan sumbangan serupa kepada 300 orang di kawasan Batuniah dan Sepupok. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 7.30 pagi, Ketua Polis Daerah Kuching SCP Abang Ahmad Haji Abang Julai menghadiri Perhimpunan Bulanan Ketua Polis Daerah Kuching di Padang Kawat IPD Kuching. Manakala pada pukul 12.30 hari, Menteri Perindustrian dan Keusahawanan, Perdagangan dan Pelaburan Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menyempurnakan majlis perasmian penutupan bicara ilmu potensi perniagaan hotel bajet peluang koperasi di Kuching. Dan akhir sekali pada pukul 3.45 petang, Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah menyempurnakan majlis penutupan bengkel pemantapan Majlis Pembangunan Sosial MPS di Kuching. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dan untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Azizi. Silakan. Terima kasih Damia.